Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan saya Rafiza Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Bangkok, Thailand. Belia perlu bersiap siaga secara proaktif untuk mendepani keadaan yang lebih mencabar. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sado Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Bangkok, Thailand bagi menghadiri the 29th APEC Economic Leaders Meeting AELM pada 18 dan 19 November 2022. Berangkat mengiringi Kebawah Dulia Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pehin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Berangkat di hangar penerbangan Kebawah Dulia Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Kebawah Dulia Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Kshatriya, Penasihat Khas Kebawah Dulia Maha Mulia Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan-Timbalan Menteri, Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei dan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Bangkok, Thailand petang tadi. Hadir di Terminal Udara Don Muang bagi menjunjung keberangkatan tiba Kebawah Dulia Maha Mulia ialah Tuan Yang Terutama Prawit Wongsuan, Timbalan Perdana Menteri Thailand. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua dan Tuan Yang Terutama Pengiran Haji Sahari bin Pengiran Haji Saleh, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Thailand. AELM tahunan pada kali ini diadakan secara fizikal untuk meningkatkan visi strategik dan hala tuju bagi kerjasama di rantau Asia Pasifik. Di bawah tema APEC 2022 iaitu Open Connect Balance dalam meneruskan usaha mencapai pembangunan ekonomi yang lebih seimbang dan mampan pasca COVID-19, perbincangan diteruskan bagi mempermudahkan perdagangan dan pelaburan yang terbuka, menambah baik persekitaran perniagaan, memajukan integrasi ekonomi serantau, memulihkan kesaling hubungan dengan menyambung semula perjalanan rentas sempadan, menggiatkan semula sektor-sektor pelancongan dan perkhidmatan, memudah cara pergerakan perniagaan
kerajaan dan meningkatkan pelaburan dalam keselamatan kesihatan serta memastikan matlamat ekonomi dicapai secara inklusif dan berdaya tahan. Antara inisiatif yang diketengahkan oleh pihak Thailand selaku pengerusi APEC 2022 adalah konsep Biocircular Green BCG Economy yang diperkenalkan ke dalam naratif APEC sebagai strategi pertumbuhan pasca pandemik dengan sains, inovasi dan teknologi digunakan bagi pendekatan yang lebih holistik dan seimbang dalam memajukan matlamat ekonomi, alam sekitar dan sosial di rantau Asia Pasifik. Persidangan dunia mengenai penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak kali kedua berlangsung di Tashkent, Republik Uzbekistan selama 3 hari mulai 14 hingga 16 November 2022. Kira-kira 70 Menteri Pendidikan dan 2,500 delegasi daripada 150 buah negara menghadirinya. Mewakili negara Brunei Darussalam ke persidangan itu, Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Deng Hajah Romaisah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Dalam ucapan perasmian sidang, Tuan Yang Terutama Shafkat Mirziyoyev, Presiden Republik Uzbekistan menekankan perlunya usaha bersepadu bagi meningkatkan kerjasama antarabangsa dalam penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak ke arah sama-sama menghasilkan penyelesaian dan pendekatan sistematik. Pada sidang itu, para Menteri Pendidikan bertukar-tukar pengetahuan mengenai amalan terbaik dan inovasi bagi meningkatkan dasar dan program penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak di samping mengenal pasti peluang, memajukan dan mempersetujui keutamaan dan dasar ke arah mempercepat kemajuan dan menambah pelaburan dalam isu tersebut. Sidang dianjurkan bersama oleh Pertubuhan Saintifik, Kebudayaan dan Pendidikan, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO dan Kementerian Pendidikan Awal Uzbekistan. Para pelajar akan berdepan dengan keadaan yang lebih mencabar di masa akan datang berbanding keadaan beberapa tahun lalu. Justru para belia disuruh agar sentiasa bersikap siaga dengan langkah-langkah yang lebih berhati-hati, wajar dan proaktif. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan membuat seruan tersebut pada Majlis Penutupan Program Jati Diri Kohort 1 bagi pelajar-pelajar IPTE. Majlis diadakan di Kem Program Khidmat Bakti Negara PKBN, Batu Apoi, Tempurung. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Nazmi bin Haji Muhammad berkata, dengan tamatnya program tersebut, para pelajar sudah bersedia dari segi fizikal, mental dan emosi apabila melangkah ke alam pekerjaan yang semakin mencabar. Bahkan para pelajar telah dilengkapi dengan ciri-ciri yang terpuji seperti keyakinan diri, semangat berdikari serta sentiasa berusaha lebih gigih untuk menjadi insan yang berkualiti dan berguna untuk bangsa dan negara. Dengan ciri-ciri yang telah ditanamkan sepanjang tempoh latihan ini, saya yakin ianya akan melahirkan bakal tenaga kerja yang berkualiti tinggi, seorang mukmin yang berdaya tahan, penuh resilient dan penuh integriti, berkemahiran, berpengetahuan, kreatif serta inovatif. Dalam pada itu, perambah saya ingin menasihatkan kepada para pelajar agar sentiasa terus mengamalkan nilai-nilai diri yang positif dan nilai kerohanian yang telah dipelajari dan ditanamkan agar lebih berdaya tahan, berdaya saing dan mampu menangani isu-isu dan cabaran-cabaran di masa yang akan datang. Di majlis ini, 6 orang pelatih menerima hadiah dan sijil bagi pelatih-pelatih terbaik lelaki dan perempuan dalam kategori keseluruhan, kawat dan jasmani. Majlis diadakan di Kem Program Khidmat Bakti Negara PKBN, Batu Apoi, Tempurung. 1052 pelatih Muhammad Nasrul Adif bin Muhammad Sawi, 1053 pelatih Muhammad Syairul Faizal bin Rizan. Strategi dan kemahiran mengenal pasti tanda-tanda awal gangguan mental dikongsikan semasa Forum Kesihatan Mental. Ikuti bahan beritanya selepas ini.
Hari Kesihatan Mental Sedunia disambut pada 10 Oktober setiap tahun untuk meningkatkan kesedaran umum mengenai kepentingan serta menjana sokongan tentang aspek penjagaan kesihatan mental. Namun demikian, gangguan penyakit mental seringkali mendapat tanggapan atau stigma yang negatif dalam kalangan masyarakat umum. Bersempena dengan sambutan Hari Mental Sedunia, Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama pagi tadi mengambil inisiatif mengadakan Forum Kesihatan Mental. Forum diadakan di Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Kampung Katuk. Hadir Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, Pengarah Pengajian Islam. Forum dikendalikan oleh 2 ahli panel dan disertai 253 orang terdiri dari para pegawai, pengetua dan guru besar serta kaki tangan Jabatan Pengajian Islam. Forum bertujuan untuk meningkatkan strategi dan kemahiran dalam mengenal pasti tanda-tanda awal gangguan mental, cara menanganinya serta memperkasa teknik daya tindak individu sebagai intervensi dalam menangani isu-isu kesihatan minda dan permasalahan kesihatan mental. Tetapi ia benar-benar terjadi. Ia nampak sebab duduknya tu dalam badan manusia ni. Mindanya tu, mentalnya tu berada dalam tubuh manusia. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP melalui bahagian penyelidikan, dokumentasi dan pengiktirafan meneruskan lagi projek penyelidikan bahasa dan kalimat tua di daerah Brunei dan Muara. Ia merupakan satu lagi usaha DBP untuk mengaktifkan penyelidikan budaya dan mendokumentasikan hasil pengumpulannya. Projek ini dirancang akan mula dilaksanakan bulan Disember depan. Hadir Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, Pemangku Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Penerangan mengenai projek tersebut disampaikan oleh Daeng Hajah Hairani binti Haji Awang Damit, Ketua Bahagian Penyelidikan, Dokumentasi dan Pengiktirafan. Manakala penghuraian mengenai bahasa dan kalimat tua diterangkan oleh Datuk Paduka Haji Mahmud bin Haji Bakir dan Profesor Madya Dr. Haji Hashim bin Haji Abdul Hamid, pakar rujuk. Projek seumpamanya diungkayahkan sebagai usaha menjejaki kewujudan bahasa dan kalimat tua yang pernah dituturkan oleh masyarakat Brunei untuk diperkenalkan semula menerusi pendokumentasian. Program yang sama juga diadakan bersama penghulu mukim dan ketua kampung serta warga emas di semua daerah. Dan kita cuba menyebarluaskan. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD meraihkan 5 usahawan wanita yang berjaya menamatkan skim khas pemerkasaan dan pembangunan keusahawanan sebagai sebahagian daripada kohort keempat program BIBD Seed yang bermula pada Ogos tahun lalu. Majlis berlangsung petang tadi di bangunan PGGMB di Ibu Negara. Penyampaian sijil kepada graduan disempurnakan oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Mazanan bin Haji Yusof, penolong Mufti Buhut selaku pengerusi Badan Penasihat Syariah BIBD. Majlis diselajurkan dengan penyerahan surat penerimaan kepada 14 usahawan wanita yang akan menyertai kohort kelima BIBD Seed. Kesemua peserta BIBD Seed diberi bengkel latihan yang memfokuskan kepada kemahiran keusahawanan, produk, perniagaan praktikal serta penjenamaan dan pemasaran. Status harian normal baharu COVID-19, 6 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan maklumkan 592 kes dilaporkan sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 86.5%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 61.9%, dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 78.8%. Mewakili negara Brunei Darussalam ke ASEAN Leaders Interface bersama wakil-wakil belia ASEAN lain memberi peluang untuk peserta menyuarakan aspirasi dan idea-idea selain menjalin hubungan dengan rakan perwakilan belia lain.
Selain itu, peserta berpeluang mengukuhkan keazaman untuk menyumbang secara proaktif kepada kemajuan rantau. Semasa ASEAN Leaders Interface yang berlangsung di Phnom Penh, Kemboja baru-baru ini, negara Brunei Darussalam diwakili oleh Awang Muhammad Abdul Wafi bin Haji Sofyan, Ketua Operasi dan Ketua Urus Setia Sukarelawan Belia COVID-19 dan Dayang Nur Izzah Amalia binti Malik Iskandar, mahasiswa Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA. Awang Muhammad Abdul Wafi ketika ditemu bual berkata sesi tersebut merupakan platform bagi para pemimpin ASEAN menyampaikan harapan mereka terhadap belia serta bagi belia berkongsi usaha dan sumbangan ke arah pembangunan di rantau ini. Perwakilan belia ASEAN juga membincangkan peranan belia sebagai pemimpin masa depan ke arah meningkatkan pembangunan mampan di rantau ini. Alhamdulillah mereka memberi respon yang sangat bagus, iaitu at first we are very nervous because we don't know what's the outcome kan. Ni orang apa outcome-nya, kami punya policy recommendation ini adakah ia menyanggah dengan negara ASEAN yang lain. Tetapi alhamdulillah selepas kami membentangkan itu, we receive a positive feedbacks not only from one ASEAN leader but also all ASEAN leaders to give us the support untuk membuat policy recommendation ini. Turut diutarakan pada sesi tersebut isu-isu yang melibatkan belia dan cara para belia ASEAN dan pihak-pihak berkepentingan yang lain bekerjasama dalam meraih faedah dan peluang daripada revolusi perindustrian keempat. Dayang Nur Izzah Amalia mengongsikan bagaimana kerjasama serantau boleh menghasilkan lebih banyak peluang untuk menjadi belia yang siaga masa hadapan. It was a very positive feedback from the head of states, from the presidents and everything. They actually agreed upon our set of recommendations. So hopefully these recommendations will be applied to the next, to the policy of the Asian policies lah. And we're hoping that this kind of dialogue will be continued for the next generation and the next ASEAN summit and everything. Sektor pelancongan di negara Brunei Darussalam mula menunjukkan peningkatan jumlah pelancong antarabangsa sejak sekatan perjalanan dilonggarkan secara berperingkat khususnya selepas aktiviti rentas sempadan dibenarkan mulai bulan Ogos tahun ini. Menurut Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, hotel dan tempat penginapan pelancong serta para penyedia perkhidmatan pelancongan di negara ini juga boleh menerima tempahan dan kunjungan bukan sahaja daripada penduduk tempatan, malah dari pelancong luar negara. Kadar tempahan bilik oleh pelancong antarabangsa di 15 buah hotel di negara ini secara keseluruhan yang meningkat dari 8,271 tempahan kepada 12,406 tempahan, iaitu meningkat sebanyak 50% dari bulan Ogos ke September tahun ini. Sementara itu, lebih 100 pelancong dari Republik Korea yang tiba di negara ini semalam sangat teruja untuk mengetahui keunikan dan khazanah yang terdapat di negara ini. We don't know exactly but where it is Brunei, so we are very curious about this country, so we book a ticket and we are here. Empire Golf Course is one of the best Asian golf club. So that's why we are awarding to that club. So that's why we came. During that 4 days, they have first day they are going for city tour. They go for boat tour. Durang ke masjid. They will go to Temburong for the whole day trip. There are like 2 types of tourists. We have golfers and also just tour. So these golfers, they are the one yang will play at 3 golf course in Brunei. Jabatan Kemajuan Pelancongan mengambil beberapa langkah sejak tahun lalu ketika negara melalui fasa pemulihan COVID-19 dan membuat persediaan bagi menerima kehadiran pelancong. Sementara usaha ke arah mempromosikan pelancongan domestik tetap dipergiatkan bagi memastikan sumber pendapatan pelancongan yang mampan dan berdaya tahan.
Bagi menerokai sosioekonomi dan kemajuan yang terdapat di daerah Tutong, pagi tadi lebih 100 orang pelajar tahun 6 dari Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah mengadakan lawatan sambil belajar ke daerah berkenaan. Lawatan merupakan salah satu program rakan sebaya sebagai pengisian aktiviti selepas menduduki peperiksaan akhir tahun. Antara menjadi tumpuan produk pembuatan coklat dan kraftangan yang dihasilkan oleh Laka Bajaya daripada Majlis Perundingan Mukim Kampung Sengkarai. Semasa lawatan, para pelajar berpeluang didedahkan dengan lebih dekat mengenai hasil perekonomian satu kampung satu produk yang diusahakan oleh Majlis Perundingan Kampung di daerah berkenaan. Dan membawa pelajar-pelajar melawat ke Laka Bajaya dan seterusnya melawat ke Pusat Warga Emas dan tempat-tempat yang menarik di daerah Tutong ini supaya anak-anak murid kami kenal yang daerah Tutong juga merupakan salah sebuah daerah yang mempunyai ciri-ciri yang tersendiri yang boleh didedahkan kepada masyarakat umum. Hasil daripada lawatan ini, kami dapat menimba ilmu pengetahuan mengenai tempat menarik di daerah Tutong melalui program Kenali Negara Kita Ni, dan kami berpeluang melihat secara dekat produk kampung di daerah ini. Sebanyak 24 pain darah berjaya dikumpul pagi tadi semasa kempen derma darah anjuran perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Kampung Pandan, Kuala Belait. Kempen yang dianjurkan dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha itu diadakan di Perpustakaan DBP Kampung Pandan. Kempen antara lain bertujuan sebagai salah satu usaha bagi meningkatkan jumlah bekalan darah Pusat Pendermaan Darah selain mempromosi perkhidmatan perpustakaan bukan sahaja tempat untuk meminjam dan mencari bahan bacaan kepada orang ramai. Senarai kursus yang ditawarkan di bawah skim beasiswa kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke luar negeri umum dan senarai kursus serta terma dan syarat skim bantuan pinjaman pendidikan SBPP bagi sesi akademik 2023-2024 dikeluarkan hari ini. Kementerian Pendidikan dalam siaran medianya menyatakan permohonan bagi kedua-dua skim tersebut akan dibukakan pada bulan Januari 2023 melalui laman sesawang rasmi kementerian berkenaan. Syarat-syarat dan senarai kursus boleh dimuat turun dengan melayari laman sesawang di www.moi.gov.pn. Sebarang pertanyaan lanjut hubungi Jabatan Pengurusan Beasiswa Kementerian Pendidikan melalui telefon dan email seperti yang tertera. Seorang lelaki warga negara tempatan didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Belait atas satu pertuduhan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006. Aznan Ken Song bin Muhammad Azlan, 20 tahun, dapati memiliki 6 karton dan 8 paket rokok pelbagai jenis di sebuah rumah di kawasan Jalan Teripas RPN Penaga Syria. Tertuduh mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman denda RM5,500 atau 5 bulan penjara jika gagal membayar denda. Semua barang-barang yang terlibat dirampas untuk dimusnahkan. Usaha untuk pembangunan sukan sedang dan akan terus dikembangkan, terutamanya kemudahan khidmat profesional seperti bantuan kejurulatihan, sains sukan dan penyediaan prasarana yang lebih inklusif demi mempertingkatkan lagi tahap prestasi semua peringkat atlet di negara ini. Perkara tersebut antara yang dinyatakan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan petang tadi semasa majlis penyerahan bendera negara kepada kontingen negara Brunei Darussalam yang akan menyertai First SEADEF Games di Kuala Lumpur, Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad berharap agar usaha pihak kerajaan tersebut akan terus disambut dan didukung oleh masyarakat, khususnya ahli keluarga yang akan menjadi pemangkin untuk mensosialisasikan golongan muda dalam bidang sukan termasuklah atlet kurang pendengaran.
penyertaan kontingen negara ke First Southeast Asia Deaf Games 2022 ini adalah selaras dengan salah satu bidang fokus untuk mengadvokasikan penglibatan golongan orang kelainan upaya dalam masyarakat. Sudah setentunya ini akan menjadi pengukur prestasi atlet kurang pendengaran sebagai persediaan untuk menyertai kejohanan yang lebih mencabar seperti Deaflympics dan Asia Pacific Deaf Games. Penyerahan bendera negara Brunei Darussalam disempurnakan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan kepada Awang Khairul Anwar bin Haji Jofari selaku Chef de Mission kontingen negara Brunei Darussalam ke acara sukan tersebut. 13 orang terdiri daripada 6 orang atlet dan 7 orang pegawai akan bertolak meninggalkan negara pada 21 November depan. Jika hadir, Tuan Yang Terutama Datu Raja Reza bin Raja Zaib Shah Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini. Dan 6 negara provisional members iaitu negara Brunei Darussalam, Kemboja, Laos PDR, Myanmar, Timor Leste. Skuad kebangsaan negara Brunei Darussalam di bawah kendalian Ketua Jurulatih Mario Rivera Campesino melakar sejarah pertama kali apabila mara ke peringkat akhir kejohanan Piala AFF selepas 26 tahun. Ia berikutan kejayaan skuad negara menupaskan Timor Leste dengan agregat 6-2 dalam saingan kelayakan pada 5 dan 8 November lalu di negara Brunei Darussalam. Sehubungan itu, satu sidang media mengenai perkembangan terkini perlawanan peringkat kumpulan diadakan pagi tadi di Dewan Teater FABD. Awang Bujang Haji Japar, pengerusi jawatan kuasa tetap media dan perhubungan FABD menjelaskan perlawanan skuad negara menentang Thailand pada 20 Disember dan Indonesia pada 26 Disember bagi peringkat kumpulan A akan diadakan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, Malaysia. Muhammad Shahnun Muhammad Saleh, Setiausaha Agung FABD pula menjelaskan perubahan venue pertandingan bagi skuad negara adalah disebabkan mengikut standard yang diperlukan memandangkan pada ketika ini Stadium Negara Hassanah Bolkiah masih dalam tahap pembaik pulihan. Setelah beberapa perhubungan, perbincangan dan juga lawatan singkat yang dijalankan dan juga atas nasihat dari segi pemantauan